pun sayur yang dah lembik. So make sure anda ada backup fiber dekat rumah. Okay. Next, soalan kedua yang saya dapat adalah mengenai jantung. So saya masuk topik jantung sekejap. Jantung ni adalah antara organ yang penting juga dalam kita. Okay, sebab jantung ni dia dah berdenyut daripada sejak kita lahir tak pernah stop. Betul? Maknanya daripada lahir sampai sekarang ni umur kita 30, 40, 50, it never stop beating. So itulah pentingnya jantung kita. So kalau nak tahu sebesar mana jantung kita, dia saiz satu penumbuk. Satu penumbuk masing-masing tangan ni. So ni adalah saiz jantung masing-masing. Dan kalau kita tengok jantung memang dijadikan, memang tengok ni Allah jadikan jantung kita duduk diprotect oleh thoracic cage, ni tulang ni. So memang tulang rangka dada kita ni memang dia protect jantung kita supaya terjaga dekat dalam thoracic cage ataupun thorax kita ni. So tu jantung. Dan dinding jantung kita juga ada beberapa layer yang protect kita punya darah yang beroksigen apa semua dekat dalam jantung. Okay, this is the jantung. So saya just letak ni sebab setengah-setengah orang dia tak bernasib baik. Ada orang yang ada masalah jantung berlubang, ada yang ada masalah injap jantung, ada yang ada masalah jantung dia jadi besar, kardiomegali dan sebagainya. So orang yang ada masalah keabnormalan jantung tu, dia biasanya masalah-masalah sama ada berpunca daripada congenital daripada lahir dia, ataupun masalah tu masalah yang dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Saya tunjuk gambar ni, kalau you all perasan ni adalah salah satu keabnormalan daripada lahir. Nampak tak jantung dia duduk kat luar baby ni? Okay. Dan ada juga orang yang jantung dia duduk sebelah mana? Sepatutnya jantung kita sebelah ni kan, tapi ada orang jantung dia duduk sebelah satu lagi. Sebelah kanan. Okay, tu kita panggil dextrocardia. Jantung dia duduk sebelah satu lagi. So bersyukurlah siapa yang syukur setakat ni jantung dia normal. Alhamdulillah syukur dengan apa yang kita ada sekarang ni. Okay, soalan yang paling panas. Soalan yang paling panas ditanyakan pada saya adalah tentang penyakit jantung dan rokok. Saya minta maaf kalau siapa-siapa sini yang merokok, siapa-siapa sini yang suami dia merokok. So ni mungkin agak pedas sikit ataupun agak pahit untuk ditelan. Tapi saya bagi tahu ni supaya kita semua dapat ilmu dan kita semua tahu sebenarnya apa yang kita sedang buat pada badan kita. So the end result of all the harmful effects smoking has on the heart and lungs is that, apa dia buat? Dia menyebabkan jantung kita, muscle dekat jantung kita tu tak ada bekalan oksigen. Tu adalah akibatnya. Okey, tu adalah akibatnya kalau orang yang merokok. Memang dia akan bagi efek pada paru-paru, tapi efek pada jantung akan lebih besar lagi. Okey. So orang tak perasan bila kita isap rokok ni, orang isap rokok, dia tak perasan dia sedang membahayakan badan dia sebab dia dalam fasa addiction. So bila orang yang dalam fasa addiction, dia susah nak menerima bahawa benda yang dia buat tu adalah salah. Ataupun kalau dia tahu benda tu salah tapi dia dalam fasa yang dia susah nak buang sebabnya dia dah teraddicted dengan nikotin. So merokok ni termasuk juga vape dan sebagainya. Ni adalah termasuk juga. Yes, same to vape. So ni adalah cinta yang sebenarnya. Kalau kita cinta, sayang anak dan isteri serta ibu ayah kita, so stop smoking, please. Okay, you can do it, boleh. Anda boleh buat stop smoking. Sebab ini adalah nyawa kita dan bukan nyawa kita seorang tapi nyawa orang yang di sekeliling kita, especially orang yang kita sayang. Okay. So saya simplify apa yang smoking ni buat pada jantung kita. Dia menyebabkan terjadinya fatty plaque dalam blood vessel kita. Okay, dalam salur darah kita dia akan ada tompok-tompok lemak yang akan melekat. Tu yang
merokok ni dia akan buat. Dia akan menyebabkan salur darah kita jadi sempit. Dia akan menyebabkan juga darah kita jadi pekat dan jadi clots. So dia boleh block salur darah kita. Okay. Efek kepada smoking juga dia boleh menaikkan kolesterol jahat dan dia boleh menurunkan kolesterol baik kita. Karbon monoksida dalam asap rokok tu dia boleh menyebabkan kita punya darah kita fungsi dia untuk angkut oksigen. So bila dah ada karbon monoksida dalam rokok, dia akan ganggu tugas darah untuk angkut oksigen. So bila dah terganggu tugas darah nak angkut oksigen, menyebabkan blood supply ke seluruh badan dan ke jantung kita sendiri pun, ke otot-otot jantung akan terganggu. Okay. Smoking juga akan menyebabkan blood vessel, menyebabkan heart rate kita akan naik. So jantung kita akan berdenyut dengan laju biasanya. So apa masalah dia kalau jantung berdenyut dengan laju? Bila jantung berdenyut dengan laju menyebabkan darah yang dipump ke seluruh badan jadi tak efisien. So jantung ni, cara kerja dia akan pump keluar semua, darah semua keluar ke seluruh badan. Tu adalah efficient pumping. Tapi kalau jantung yang selalu berdenyut dengan laju, dia tak boleh nak pump dengan efisien, darah tu masih ada lagi tertinggal dalam jantung. Tak boleh nak keluarkan semua. Dan smoking juga akan menyebabkan damage kepada saluran darah kita. So banyak sangat efek smoking pada jantung. Ni efek pada jantung saja. Ni saya tak sentuh lagi efek smoking pada organ-organ lain. Banyak tak habis cerita. Kalau tak 3 hari 3 malam tak habis cerita kalau kita nak cerita pasal efek smoking ni. Okey. So, apa yang omega 3 fatty acids ni boleh bantu? So, salah satu daripada efek smoking ni, dia boleh menyebabkan kolesterol kita jadi haywire, menyebabkan plak dalam blood vessel kita. So, apa yang bagusnya kita ada omega 3 fatty acids daripada siapa ada ni? Siapa ada? Sekejap, tak nampak I nak tunjuk. Yes. Siapa ada ni? So this is the weapon. This is one of the weapon yang kita ada sebagai senjata. Okay. Bila saya kata senjata, tak semestinya you all kata, kalau gitu aku boleh isap rokok lah. Esok aku makan fish oil. No. Kerosakan yang you buat tu memang dah rosak. The damage has been done. Kita ada fish oil, kita boleh bantu. Tapi once you keep going, you damage your vessel, you damage your body, kerosakan itu akan terus berlaku secara kronik dan lama-lama tidak akan dapat ditampung lagi. So kita ada omega 3 fatty acids, di mana omega 3 fatty acids ni penting, dia bertindak pada lipids kita, pada lemak, pada vessels dan juga pada platelet ataupun sel darah pembeku kita. So dia akan menstabilkan plak, jadi menyebabkan cardiovascular protection. Semua benda ni adalah sebagai cardiovascular protection. Dia akan bantu kita punya jantung dan juga salur darah kita supaya bergerak, supaya berfungsi dengan cara yang paling optimum. Tu adalah fungsi omega 3 fatty acids kita. So omega 3 fatty acids dengan omega 9 dalam Atixi ni adalah among the most powerful tool yang kita boleh guna untuk baiki kita punya badan kita. So this is macam everyday yang kita kena ambil sebab kerosakan dalam badan kita dah berlaku sejak sekian lama. So ni adalah benda-benda yang kita kena cakna. So kalau siapa ada botol Atixi dekat depan cuba baca. Cuba baca dekat label dia dekat belakang tu yang saya letak ni. Anti-thrombotic effect. So salah satu efek Atixi ni dia ada anti-thrombotic. Anti-thrombotic ni maksudnya dia adalah pemecah blood clots. Pemecah blood clots. Tadi kita tengok kan salah satu efek smoking apa semua dia boleh menyebabkan clots. So okay. Omega 3 ni dia ada anti-thrombotic activity yang boleh memecahkan blood clots dan boleh menyebabkan aliran darah kita mengalir dengan lancar.
Tetapi kena berhati-hati. Kalau anda yang memang dah ambil ubat cair darah, contohnya warfarin ke, contohnya Cardioprin ke, aspirin ke, kena berhati-hati dengan dosagenya. So kena refer pada doktor bagi tahu kalau you all tahu yang patient tu memang on ubat cair darah. So kena berhati-hati dengan dos Artixi. Maybe boleh bagi 1 sekali sehari saja ataupun 2 kali sehari saja. Okay, depends pada severity dia. Okay, ada beberapa jurnal yang bagus saya letak sini. Saya letak jurnal banyak sebab saya tahu ramai juga profesional yang follow Zoom kali ni. Dan you all boleh review beberapa jurnal yang memang bagi about this omega 3 fatty acids, di mana omega 3 fatty acids di dalam jurnal ni didapati kita decrease heart rate kita. Okay, dalam research ni decrease heart rate from 73 to 68. Heart rate kita ni adalah kita punya denyutan jantung kita. So omega 3 fatty acids ni daripada kajian memang menunjukkan dia menurunkan kita punya heart rate kita, menyebabkan jantung kita boleh berdenyut dengan lebih efisien. Dia juga membantu untuk increase in vagal activity. So vagal activity ni maknanya kita punya parasympathetic activity, dia menyebabkan kita punya denyutan jantung kita menjadi lebih stabil. So ni adalah omega 3 fatty acids. Okay, so okay, saya just nak tunjuk ni. Saya nak anda tengok ni, sebenarnya kita punya jantung kita berdenyut. Kita punya jantung kita berdenyut dengan secara regular. Maknanya denyutan jantung kita ni adalah regular, iaitu dup, dup, dup. Ataupun kalau bahasa medical kita kata loop, dup, loop, dup. Tapi kalau you all dengar jantung you ataupun you all rasa nadi ni adalah jantung kita juga. So you boleh rasa you punya nadi ni regular, iaitu dia dalam mode yang dup, 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 dup. Dia bukannya dup, 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 dup. No, dia bukan gitu. So dia adalah regular. So you boleh rasa. Kalau ada irregularity, maknanya something wrong somewhere dekat jantung kita. Siapa yang ada tak regular dulu, maknanya dia ada masalah. Dan electrical activity dekat jantung kita ni sebenarnya itulah yang menentukan denyutan jantung kita. So ada elektrik dekat jantung kita ni, ada elektrik. Sebab tu kalau you all tengok bila doktor check ECG tu, dia letak elektrod dekat sini dan kita sambung pada mesin ECG tu, kita boleh baca electric currents dekat jantung kita. So tu adalah ECG findings yang doktor baca dan setiap wave ni ada dia punya signifikan dia. Sekejap saya minum air sekejap. Okay. So setiap wave ni dia ada signifikan dia. Dekat mana atrium ni dia berdenyut, dekat mana ventricle ni berdenyut, berapa minit, berapa saat, semua tu ada dia punya signifikan. So betapa jantung kita ni teratur sangat dia punya denyutan dia. So tak boleh main-main Jantung adalah suatu organ yang amat penting yang kita kena jaga sebab ia menentukan kesihatan seluruh badan kita. Okay. Ni adalah salah satu eksperimen juga saya ambil daripada satu jurnal juga, di mana ada dua kumpulan pesakit, dua grup pesakit. Satu grup dia bagi placebo. Placebo ni adalah ubat trial, dia tak letak apa-apa bahan dalam tu. Dan satu grup lagi dia bagi fish oil ataupun omega 3. Dan didapati bahawa mereka yang diberi omega 3, nampak tak? Dia punya heart rate dia rendah daripada orang yang placebo, yang tak buat apa-apa ni. So terbukti bahawa bila kita ambil fish oil ataupun omega 3, dia menyebabkan kita punya heart rate kita jadi lebih stabil dan jadi lebih rendah. Okey, Artixi juga boleh bantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Okey, dia turunkan kadar kolesterol, dia turunkan plak dekat salur darah dan dia baiki juga kerosakan saluran darah kita. Okey. Dia stabilkan kita punya heart rate.
So ni yang saya cakap tadi, dia ada anti-arrhythmic effect. Okay. Arrhythmic maknanya dia tak ada rhythm. Rhythm adalah rhythm jantung yang normal kita. Kita panggil sinus rhythm. Tapi bila jantung tu hilang, bila jantung kita hilang rhythm yang normal, kita panggil arrhythmic. Tak ada rhythm. Dan Atix ni bagus sebab Atix dia boleh bantu untuk reverse balik di arrhythmic. Dia akan bantu secara dia inhibit the calcium channel, dia prolong refractory period. So ni kalau orang medical dia faham lah. So kalau yang you all bukan medical, just faham bahawa fish oil ni, kita punya Atixi ni dia boleh bantu untuk regularkan ataupun stabilkan kita punya denyutan jantung kita. Okay. Okey, ni yang saya cakap tadi lah fish oil warfarin combination. So berhati-hati kalau orang yang ada ambil ubat cair darah, berhati-hati kalau kita nak bagi fish oil ataupun kalau you all ambil ubat cair darah, ingat fish oil punya dose sama ada you stop dulu fish oil ataupun you ambil in a very low dose sebab kita takut ada masalah bleeding. Okey, ni ada satu soalan. Ni soalan actually Alex tak tanya soalan ni. Saya masukkan juga malam ni sebagai menu special malam